Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat petang untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya petang ini. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat sambil minum-minum petang. Kita berborak-borak saudara Puan Nur Dolah. Apa khabar? Jangan lupa saudara, like, share dan subscribe di Facebook, Instagram maupun di TikTok, saudara. Hari ini saya makan roti aja, saudara Zakaria Hashim. Apa khabar saudara? Doa saya anda sihat walafiat. Datuk BJ, apa khabar Tok? Begitu juga saudara Abdul Hamid di Instagram. Saudara Rahim, saudara Muhammad di TikTok, saudara Opah, Rosmaini, Citra Klasik, Puan Rokiah, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, apa khabar? Saudara Yahya Armin, saudara Izzuddin, Kopra Darus, saudara Samsul Anwar, begitu juga saudara Ahmed, Yaman Waras, Yahya Armin, Idris. Teman-teman di Facebook ataupun di Instagram dan di TikTok. Jangan lupa saudara, like, share dan subscribe. Hari ini sambil kita minum teh, sama ada teh tarik ke ataupun minum kopi, sambil ada goreng pisang atau kuih-kuih. Baik saudara, hari ini kita masih lagi menceritakan bagaimana saya melihat perjuangan Allahyarham Datuk Harun Idris. Itu sambungan semalam, cerita semalam saya dengan Datuk Muhammad Rahmat, dan juga kalau ada isu-isu. Yang ini siang ni bukan isu politik saudara, ini adalah memori saya, kenangan saya bagaimana satu ketika saya sering bertemu dengan Allahyarham Datuk Harun di Katil Hospital Besar Kuala Lumpur, sewaktu beliau disepikan oleh mereka-mereka yang berkuasa. Sebenarnya sepanjang saya berbual dengan Allahyarham Datuk Harun, beliau juga menzahirkan rasa terkilan yang amat sangat saudara. Kerana pertama sekali tidak ada jenayah rasuah yang dilakukan, walaupun tuduhan dihadapkan kepadanya oleh musuh-musuh politik. Dan sebab itulah dia sering kali menzahirkan rasa kecewanya terhadap Tun Lusin On. Katanya kadang-kadang orang ni ingat mal, dalam hidup kita ni, kita berjasa dengan orang, belum pasti orang itu akan membalas jasa kita maupun mau mengenang jasa. Kerana sewaktu Datuk Harun jadi Ketua Pergerakan Pemuda, dan waktu itu Tun Lusin On kembali dalam arena politik. Sebab beliau telah pun meninggalkan UMNO, mengikut bapaknya, menubuhkan Parti Negara. Kemudian selepas pilihan raya, beliau dibawa masuk dalam UMNO. Dan begitulah Allahyarham Datuk Harun berusaha berhabis-habisan melalui Pergerakan Pemuda dan seluruh perwakilan daripada Selangor memberi sokongan waktu Tun Lusin On bertanding jawatan naib presiden. Akhirnya beliau menang. Tapi rupa-rupanya kerana begitu juga macam Datuk Razak, Tun Lusin On juga dikelilingi oleh mereka yang berfahaman komunis Marxis, dan mereka mengadu domba, mengatakan bahawa Datuk Harun adalah cabaran kononnya, sedangkan tidak pernah terlintas. Saya bersembang dengan beliau, Tok, macam mana dengan Lusin On ni? Dia kata, nak buat macam mana kalau orang tak kenang kita, tak mengenang jasa kita. Saya tak terlintas pun nak lawan dia. Malahan bila puak-puak komunis Rusia jumpa dengan saya, minta saya lawan Tun Razak, saya tak akan lakukan. Tapi mereka takut kerana mungkin rahsia mereka terbongkar, maka dicarilah jalan dan diberi beberapa isu kepada Tan Chee Koon. Tan Chee Koon sebagai Ketua Pembangkang melontarkan isu kononnya ada korupsi melibatkan pimpinan UMNO, dan berasaskan pada itulah Allahyarham Datuk Harun dihadapkan ke mahkamah, sedangkan satu sen pun dia tak ambil, satu sen pun tidak menggunakan untuk faedahnya. Waktu Kerajaan Negeri Selangor di bawah pimpinannya meluluskan tanah di Hong Kong Shire Bank. Begitu juga apabila Pergerakan Pemuda UMNO di bawah pimpinan Datuk Harun sebagai Ketua Pemuda, bila Bank Rakyat meluluskan pinjaman kepada syarikat tinju dunia yang menganjurkan perlawanan
antara Muhammad Ali dan Joe Buckner di Kuala Lumpur. Dan sebelum Bank Rakyat meluluskan, Allahyarham Datuk Arun juga berjumpa dengan almarhum Tun Razak. Tun Razak kata, you buatlah, apa ada masalah, bank ada, Bank Rakyat ni. Tapi dalam keadaan begitu, bukan Datuk Arun yang meluluskan. Yang meluluskan pinjaman kepada tinju dunia adalah Datuk Abu Mansur. Saya tak tahulah apakah beliau masih hidup ataupun telah pun tiada, maupun lembaga pengarah Bank Rakyat. Itulah keadaan saudara, mereka menggunakan isu itu untuk menutup karier politik Datuk Arun. Akhirnya beliau disimpan di belakang tabir besi di penjara Pudu. Sedih saudara bila dengar kisahnya. Tapi bagaimanapun Allahyarham Datuk Arun tabah orangnya saudara. Cukup tabah orangnya menghadapi semua dugaan. Sebab ada juga teman-teman bertanya dengan saya, apakah antara Datuk Arun dengan Anwar Ibrahim, Datuk Najib sama? Tak sama, saudara. Tidak sama. Datuk Arun memang terinanya kerana puak-puak yang menguasai Tun Razak, kemudian beralih kepada Tun Hussein On waktu beliau menjadi Perdana Menteri. Mereka inilah yang bertanggungjawab mengheret Datuk Arun ke mahkamah yang akhirnya dijatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun. Begitulah saudara dalam hidup kita ni. Sebab itu bila dia berborak dengan saya, dia kata, Mal, ingat ya, bila kita berjasa dengan orang, belum tentu orang boleh membalas jasa kita. Itu kenangan silam saya. Kadang-kadang saya tengok begitu. Dan bila saya menatap buku ini, saudara, buku dari penjara ini, kisah kehidupannya, yang merupakan dari catatan Allahyarham Datuk Arun sepanjang berada di penjara Pudu, saudara. Saya melihat bagaimana ciluk-menciluk dalam politik. Mereka sanggup menghancurkan politik orang tak berdosa diinaya dan terhumban. Itu keadaan saya amat bersimpati. Berbeza dengan pemimpin yang lain. Datuk Arun dia sebab dia pejuang bangsa dan tidak langsung terlibat dalam jenayah, cuma kebetulan waktu itu beliau menjadi Menteri Besar Selangor dan syarikat bank Hong Kong Share Bank menderma kepada UMNO Selangor. Isunya, isu 250,000 yang tak ada satu sen pun boleh ambil. Malahan sewaktu sisa politiknya menghantar Datuk Arun di airport. Waktu itu Datuk Arun memimpin pasukan bola sepak Malaysia, PFM. Itulah juga kali pertama Malaysia layak ke Sukan Olimpik. Tapi lepas itu, bila Datuk Arun tak ada lagi, akhirnya mutu bola sepak kita merudum. Saudara, nak buat macam mana? Dalam keadaan begitu, Rosdin Yaakob bawa duit tu, Datuk Arun kata, ini bukan untuk saya, ini untuk UMNO Selangor. Pergi masuk balik dalam akaun bank UMNO Selangor. Begitu tegasnya, tidak langsung beliau terliur melihat dari segi wang ringgit. Saudara, begitu juga dalam syarikat tinju dunia yang diterajui oleh Pergerakan Pemuda. Kebetulan beliau hanyalah jadi ketua Pergerakan Pemuda waktu itu dan pengurusi Bank Rakyat. Maka itulah dijadikan alasan. Sebab itu dia kata, dengan saya, dia kata, dia kecewalah dengan Hussein On ni. Sebab begitu Tengku Abdul Rahman memujuk dan ramai pemimpin UMNO meminta supaya kes Datuk Arun diselesaikan. Tapi dia tegas, dia mengatakan dia tak peduli. Sebab mereka mengadu domba Tun Hussein On mengatakan bahawa Datuk Arun inilah orang yang akan menghalang karier politik Hussein On. Akhirnya terbukti bukan Datuk Arun tetapi Dr. Mahathir yang meletakkan Sulaiman Palestin menentang Hussein On. Akhirnya Hussein On pun mengulurkan diri. Itu keadaan saudara, ciluk-menciluk dalam politik UMNO kita ni. Masa itulah saudara. Dan satu catatan dalam diary ini yang agak menyayat hati saya apabila saya terbaca bahawa di saat beliau sedang berhadapan dengan saat-saat untuk dihantar ke penjara Pudu, masa itu saudara, masih ada lagi teman-teman yang kononnya bersahabat, konon-kononnya berjuang untuk Datuk Harun. Dia adalah seorang guru silat. Datuk Harun percaya, dia mudah sangat percaya dengan orang. Macam anaknya, anak sulung Datuk Harun, Datuk Mazlan pun begitu. Mewarisi sikap baik hati Datuk Harun, mudah sangat percaya dengan orang. Kadang-kadang saya berbual dengan beliau, saya cakap, Tok, ingat, sejarah selalu sering berulang. Allahyarham Datuk Harun pernah mengatakan pada saya, sejarah itu berulang kali. Sebab dalam peristiwa itu, guru silat sebut, di saat-saat Datuk Harun dalam susah,
Pun ada orang datang jumpa Tok Arun, saudara. Saya kata ini tak patut. Dia jumpa Datuk Arun, dia kata nak minta duit. Bukan nak pinjam, minta duit. RM5,000. Jadi bila tanya untuk apa? Kerana dia nak membaiki pagar rumah dia. Astaghfirullahaladzim. Itu ada catatan dalam diary dia. Begitulah orang mengambil kesempatan atas budi baik Datuk Arun. Tapi bagaimanapun, kerana ketika itu Datuk Mazlan Harun, itu anak sulung Datuk Arun ni, dia berunding dengan Guru Silat sebut, okeylah katanya, tak apalah, kau ambil lah wang RM3,000. Itu saudara. Dan saya haraplah agar anaknya memang bersikap baik hati, berhati-hati. Sebab kawan-kawan ni kadang-kadang ada yang nak mengambil kesempatan. Mereka yang merasakan politik ini tempat mereka cari makan. Itu keadaan saudara. Jadi catatan ini tercatat dalam buku dari Datuk Arun yang tidak boleh sesiapa menafikan realitinya. Saya bukan nak memuji, tetapi itu keadaannya bila petang-petang begini, bila saat-saat UMNO sedang mengadakan mesyuarat perwakilan bahagian hari ini dan besok. Tapi ingatlah bahawa adalah orang-orang dalam UMNO itu sendiri, dalam mana-mana parti politik, mereka menjadikan politik ini tempat untuk kepentingan diri mereka. Kononnya nak berjuang. Itu keadaannya Saudara Zamri Zamri, Saudara Faizul, Saudara Yusof. Terima kasih Saudara Muhammad Yusof, Saudara Azhar Tok Kaya, Raja Shah, Ki Hei Bohari, Saudara Pak Dik, Jalilah Mat Saleh, Saudara Haizat, Saudara Dash Hal Ismail, dan juga Amir Bos. Saya bila mengenang cerita Datuk Arun ni petang-petang begini dalam suasana cuaca suram, seringkah bila lepas saya solat tu saya sedekahkan Fatihah, sebab beliau adalah antara pejuang bangsa kita saudara, yang sukar dicari. Tiada tokoh yang dapat menggantikan. Saya menantikan apakah Ketua Pergerakan Pemuda seperti Datuk Ashraf Wajidi dapat menghayati izm ataupun isma perjuangan yang dititipkan oleh Datuk Arun. Setakat hari ini belum ada lagi saudara. Yang ada itu hari sekejap, iaitu Allahyarham Tan Sri Syed Jaafar Albar yang meninggal dunia dalam sekejap saja dia megang jawatan tu sekitar tahun 1977. Kemudian dia diganti oleh Haji Syuami, dan selepas itu era pemuda hilang jati diri yang meletakkan kepentingan bangsa mengatasi kepentingan peribadi saudara. Baik saudara, itu sedikit. Dan saya akan bercerita dari masa ke semasa pergaulan saya dengan Allahyarham Datuk Arun, budi murninya, orang budi murni. Macam saya katakanlah, saya melihat anaknya Datuk Mazlan Harun tu memang macam itulah sikap ayahnya. Bila musim buah selalu dia telefon saya. Ini musim mangga, ini musim banggis, ini musim rambutan dan musim durian. Saya 2 hari lepas, Datuk Mazlan Harun ada berkirim durian. Saya tengok buah durian tu bila kopik menitik air mata saya. Sebab apa? Teringatkan bahawa masih ada lagi orang seperti Allahyarham Datuk Arun yang tidak pernah kedekut ataupun tak pernah letakkan, tak pernah berkira lah saudara. Saya bila terima durian tu saya sebab teringatlah. Tapi bagaimanapun saya harapkan agar Allah SWT sentiasa membahagiakan kehidupan anaknya yang tidak berjuang untuk politik untuk diri sendiri. Ya saudara. Saudara, masa terus berlalu. Dan saya sambung baliklah saudara pengalaman saya. Satu ketika selepas saja Datuk Muhammad Rahmat dihantar menjadi duta besar Malaysia ke Indonesia. Kebetulan dari sekitar tahun 82-83 lah, seingat saya. So, saya memimpin lebih kurang dalam 15 orang wartawan daripada Amin Enterprise, daripada kumpulan Karang Kraft dan akhbar-akhbar yang lain melawat Indonesia. Waktu itu bila kita sampai, jadualnya pertama sekali adalah lawatan ke kedutaan. Di Indonesia dia panggil Dubes, Duta Besar, pejabat Dubes. Tok Mat ni bagus, Allahyarham Datuk Muhammad Rahmat. Waktu ramai-ramai gitu langsung dia tak ada apa nak bercakap soal bagaimana saya menulis cerita tentang keburukan kepimpinannya sebagaimana yang diminta oleh Musa Hitam. Saudara, so saya ingat lagi duduk dekat meja untuk menandatangani buku pelawat, dia pun ada duduk belakang saya, dia kata, you sign kat sini. Saya tengok mesra sangat. Tapi kita ni
teringat juga bahawa aku duduk balon dia bagi nak gerak. Tapi baik pula Tok Mat ni. Selesai itu kita makan apa semua. Isterinya menjamu kumpulan wartawan daripada Malaysia ni dengan laksa Johor. Lepas lawatan tu daripada jam pukul 11 pagi sampailah pukul 1.30 saya pulang ke hotel. Saya tinggal di hotel mana? Hotel tu di belakang Sarinah, saudara. Waktu saya tengah mandi, berenang, saudara. Sambil berenang di kolam renang di hotel apa nama? Sabang. Di hotel Sabang. Saya ingat lagi hotel Sabang tu. Tiba-tiba ada satu lelaki. Pak Kamal ya? Ya. Ini Pak Dubes jemput. Kita pun segeralah. Mungkin nak minum petang lah macam sekarang ni. Saya pun berhenti berenang. Masuk ke bilik, tukar baju apa semua. Naik kereta yang dihantar oleh Datuk Muhammad Rahmat untuk minum petang. Yang datang tu saya pergi. Waktu itu saya ingat lagi Tan Sri Husin Ahmad, bekas Ketua Perangai UMNO Malaysia. Beliau dari Kelantan. Saudara, dia pun ada sama. Datuk Husin Ahmad ada, saya ada, Datuk Muhammad Rahmat ada. Sambil minum petang, berboraklah. Macam mana tu? Dia ceritalah bagaimana kedutaan Malaysia diserang. Kesan waktu itu ada pergolakan antara Malaysia dengan Indonesia. Tapi Tok Mat ni bagus. Dia dapat menjalinkan hubungan yang baik sebagai duta besar Malaysia ke Indonesia. Akhirnya, segala permasalahan itu dapat dikendurkan. Tidaklah berterusan. Dia ceritalah, dia kata, tu nampak tu. Dia orang bakar bendera kita. Marah dia orang. Ada demonstrasi terhadap kedutaan besar Indonesia oleh pemuda-pemuda daripada Indonesia. Waktu tu borak begitu, saya kata macam mana tu duduk di Indonesia ni? Baru itulah saudara. You lah katanya. You tulis yang bukan-bukan pasal. Akhirnya saya kena hantar ke Indonesia. Rupanya Datuk Muhammad. Itu cara orang lama dulu. Dia simpan, dia diam. Dia nampak baik. Lepas itu dia ledakkannya. Saya pun terkejut. Minta maaf lah Tok. Dia kata, you tahulah keadaan politik. Saya ni pun sebelum dapat KDN. Itu bos you lah. Musa Hitam minta saya tulis. Yalah, tak apa. Tapi bagaimana pun Tok. Jangan risau Tok. Balik Kuala Lumpur nanti, saya akan cuba menjernihkan suasana. Kebetulan, saudara, waktu itu, ni sebab zaman sekarang ni, macam mana saya melihat pimpinan parti DAP menyaman, Datuk Ismail Sabri, kemudian Ambiga pula katanya nak ambil tindakan. Kalaulah Kerajaan Negeri Selangor membubarkan Dewan Undangan Negeri Selangor. Sejarah berulang balik, saudara. Kerana waktu sekitar 82, 83 macam itulah, saudara. Kapal Sing ambil tindakan menyaman Sultan Selangor. Dan kebetulan Tok Mat ada di, saya panggil Tok Mat lah. Datuk Muhammad Rahmat ada di Kuala Lumpur. Saya telefon dia, Tok ada mana? Dia kata ada di Kuala Lumpur. Beginilah Tok, jom kita menghadap tuanku. You tunjukkan kesetiaan you sebagai orang UMNO. Orang Melayu, pejuang. So saya pergi ke Kampung Baru, beli sebilah keris. Letakkan dalam frame tu yang cantik. Kemudian bersama dengan wartawan-wartawan yang lain, kita pergi menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, iaitu ayahanda kepada Sultan Idris sekarang ni, saudara, Sultan Salahuddin. Di situlah saya melihat semangat Tok Mat ni, saudara. Dia kata, ampun tuanku, kita tidak boleh menerima kalau ada orang cuba memperlekehkan istana ini. Habis itu, kata tuanku, ini tuanku adalah ibaratnya kami anak bangsa menyerahkan keris pada tuanku. Ambillah tindakan, dia kata. Itu caranya. Tok Mat menzahirkan kesetiaan, ya saudara. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tengah live ni. Siapa ni? Ini dekat TikTok, Isra Syuib, apa khabar? Sembang-sembang petang. Sekejap dulu saya habiskan cerita Tok. Baik, saya habiskan cerita Tok Mat dulu ya, boleh ya? Ada orang dia masuk begitu, saya pun tekan. Dia invite saya. Saya bukan tahu sangat. Salah Syuib. Sabar sikit. Lagi kita borak-borak ya. Jadi saudara, gitulah keadaannya. Akhirnya atas keberaniannya liputan media yang panjang ya. Sekejap Salah Syuib. Salah Syuib. Sekejap ya. Sebab you bercakap dia dengar kat sini, masuk sini. Sekejap je. Sekejap, bagi saya dah 5 minit menyelesaikan ini. Saudara, sambil-sambil minum petang. Minum kopi dulu.
Jadi perjuangan warga bangsa UMNO ketika itu, apabila kita tak akan rela melihat orang asing yang memperlekehkan istana. Begitulah semangat. Tapi apa nak buat? Allahyarham Tok Mat dah tak ada. Mereka telah pun kembali ke rahmatullah. Allahyarham Datuk Arun juga sudah pulang, saudara. Jadi itu keadaannya, saudara. Kita sambung lagi malam besok, cerita petang besok. Ini saya masa terhad ni. Malam nanti kita bercakap soal politik. Tapi sekarang ni waktu terhad ini, kita nak sembang-sembang petang. Besok insya-Allah saya akan bercerita bagaimana pertemuan saya dengan seorang lagi pejuang bangsa di Indonesia, Allahyarham Tun Adam Malik, selaku Menteri Luar Indonesia. Sembang-sembang ni ini memori, saudara. Tak lebih daripada itu. Ya, saudara Syafiq, ya saudara Syuib, ada apa-apa yang nak bertanya dengan saya? Saya pergi sembang-sembang ni. Memori bukan cerita politik sekarang ya. Untuk ini untuk cerita-cerita masa silam, bukan politik waktu ini. Pengalaman saya sekitar tahun 80. Saudara. Ya, ada apa-apa saudara nak bertanya? So saya bertanya pada abang lah maksudnya. Ya. Abang stay mana bang? Saya asal dari Perak, dari Lumut, tepian Sungai Dinding, anak nelayan. Oh. So saya sekarang berada di Taiping. Ya. So saya tinggal di Tapah Road, Perak. Oh, Tapah Road dekat Tapah lah tak? Tapah Road dekat Tapah. Dekat railway station. Dalam Tapah Road. Dulu sahaja di Tapah Road itulah tempat orang singgah stesen kereta api. Zaman kereta api. Yes. Ya. Tapah Road dengan rumah saya lebih kurang 5 minit je bang. Tapi cara bercakap tu bukan macam orang Taiping. Orang Taiping dia cakap utara. Saudara Abu Bakar Osman. Ya. Saya cakap utara sebenarnya. Tu dia. Tapi nak tinggal di Tapah Road tu dia cakap utara, tak ada lupa bahasa utara kot. Belum jadi orang Kuala Lumpur. Kalau jadi orang Kuala Lumpur guna bahasa Kuala Lumpur lah pula macam saya. Tapi tak lupa. Tak lupa tabako. Apa ini Raban Tebin, bahasa orang Perak lah kawan ya. Ya, lagi apa cerita Syed? Ada apa-apa yang nak ketengahkan ataupun isu apa? Ini cerita zaman silam ya, memory. Saudara. Saudara Mak Hasri. Ya. Saya pun first time kenal abang, jadi tak dapat nak tahu apa soalan yang sesuai saya tanya dengan abang. Okey. Dalam perkenalan lah. Waalaikumsalam, tak apa. Perak Saya kat mana bang? ya, Abang Perak kat mana? Lumut. Lumut. Ah. Saya Tak kerja dekat Teluk Intan bang. tak jauh. Teluk Intan tu dekat mana? Tinggal dekat Raman apa ini Batak Rabit ke? Saya dekat Taman Intan Nova. Gitulah saudara, Teluk Intan dulu sebenarnya di Teluk Intan saudara adalah kilang mancis api yang hebat, yang pasaran satu Malaysia. Dia ada 2 kilang mancis api. Satu di Teluk Intan, satu lagi di Kelantan. Kelantan Mesh Factory. Ini sesi kita sembang-sembang saudara. Saudara Jafri Din, salam dari Kok Diang. Saudara Moh Subang, saudara Hamzah Hussein, Sabash. Sabash baik kan. Nak live tu yang saya tak tahu. Saya usul macam mana dia tekan begitu, saya tekan boleh on. Kalau tak saya tak nampak, saya tak perasan. Saya agak stone age sikit dalam penggunaan ni. Jadi saudara berbalik pada kisah saya dengan pemimpin-pemimpin terdahulu, macam mana saya baik, saya rapat dengan Datuk Muhammad Rahmat yang akhirnya beliau dilantik sebagai Setiausaha Agung UMNO. Selalulah Tok Mat ni dulu masa satu ketika dulu beliau pernah menjadi Setiausaha Pergerakan Pemuda UMNO dan menjadi ketua POPU, iaitu pasukan sukan. Dulu Pemuda UMNO ada biro sukannya yang dijaga ataupun diketuai oleh Said. Saya ingat saya lah. Kadang-kadang saya pergi ke stadium, jumpa dengan Said. Adalah Tok Mat. Dia duduk dekat kursi tu, dia baring atas kursi tu. Itu zaman kita dululah, saudara. Mesranya kita dengan pemimpin. Dan pemimpin dahulu, dia tidak ada meletakkan barrier, saudara. Walaupun dia menteri,
tapi dia tidak merasakan dirinya sebagai menteri mengatasi orang lain. Sama. Cuma mereka disebabkan oleh SOP sebagai menteri ni, tak boleh minum teh tarik ataupun minum digerai. Tak boleh. Yang berani buat benda tu cuma seorang saja dulu, iaitu Allahyarham Tan Sri Samad Derih. Dia kadang-kadang dia kata dia langgar aje. Apa nak kena lah, dia kata. Saya nak minum teh tarik. Mari kita minum teh tarik. Panggil Pak Sako. Itu. Waktu itu pemimpin dahulu mereka menjaga SOP, peradaban sebagai pemimpin yang saudara tidak akan melanggar disiplinnya. Menteri kena makan di rumah. Sebab di rumah menteri ada orderly ataupun tukang hantar hidangan, ada tukang masak, saudara. Jadi saya tak tahulah menteri hari ini banyaknya saya nampak bersidai di coffee house. Yang dulu tak berlaku. Dulu sekala hari Selasa, malam Rabu tu, kebanyakan menteri tak nampak bayang mereka di coffee house. Kerana mereka sibuk mentelaah kertas kabinet. Menteri-menteri dulu dia sebab itu banyak dasar-dasar kerajaan yang dibahaskan, yang dibual atau dibincangkan secara telus. Dan semua menteri ambil bahagian. Seingat saya, semua menteri hari Selasa, malam Rabu, mereka tak ada di luar. Duduk di rumah sebab kertas untuk cabinet paper atau kertas kabinet ini akan disampaikan di pejabat semua menteri pada hari Selasa petang. Sisa kabinet akan memastikan semua menteri mendapat kertas kabinet dan mereka akan mentelaah dan mengkaji. Artinya bukan satu kementerian saja, saudara. Kalaulah satu menteri itu dia jaga menteri belia misalnya, bukan isu kementerian belia saja akan dibincangkan. Mungkin kertas kabinet hari itu bercakap soal menteri pembangunan luar bandar, tetapi semua menteri ambil bahagian. Jadi saudara ini macam manalah saya nak berhentikan lagu tu, saya tak tahu. Yang ada ni Syuib dah masuk saya pun tak faham dalam TikTok ni. Jadi siapa bertanya saya tadi macam mana pertemuan dengan tuanku, kita menghadap Sultan Selangor waktu itu menzahirkan kesetiaan kita dan mahu supaya tindakan diambil pada Kapasing. Itu yang akhirnya Allahyarham Pak Kiai Aisyad, seorang guru silat yang hebat, dia datang ke pejabat saya. Dia tunjuk kekebalan dia. Boleh ambil pisau, torih, tak load. Saya kata, Pak Kiai ni cakap aja lebih, dia kata. Dia kata, kenapa? Dia orang Perak, Pak Kiai ni. Tinggal di Selayang. Iyalah. Seraja Kamal Raja Baizan lepas serah keris macam mana? Selepas kita menyerahkan keris itu simbolik kepada kesetiaan kita mau terus berjuang. Dan tuanku mengatakan, berjuang tu biarlah dengan nak berjuang, boleh berjuang, tapi cara baik-baik. Jangan kecohkan negara. Jangan sampai negara kita ini kacau bilau. Itu titah tuanku Sultan Selangor. Baginda begitu concern pasal rakyatnya. Dan waktu itulah yang saya katakan tadi, saya berjumpa Pak Kiai datang ke pejabat. Waktu itu pengarang saya, Datuk Jamaluddin. Datuk Jamaluddin. Dia kata, bos, Pak Kiai nak jumpa. Saya kata, masuklah. Pak Kiai ni guru silat semua. Dia tunjuk kehebatan dia. Ambil pisau, torih. Tak load. Dia kata, anak dia pegang ni. Saya pun pegang. Saya seria juga sebab tengok berkilat dia punya pisaunya, parangnya. Dia pun tak load. Saya kata, Pak Kiai, you ni hebat sebenarnya. Tapi dalam kehebatan you, kenapa you tak letupkan si Kapasing tu? Duk saman raja kita. Mana dia? Saya kata, kalau Pak Kiai nak pergilah ke Parlimen. InsyaAllah kata dia ada. Di situlah peristiwanya Kapasing kena lempang dengan Kiai Aisyad. Yang akhirnya kesan daripada itu tentulah pihak berkuasa polis menahan Pak Kiai. Kerana pertindakan itu dilakukan di sepekarangan dalam kawasan Parlimen. Dan rupa-rupanya kefahaman saya sampailah Kapasing padam. Sampai dia meninggal dunia pun rupanya dia punya tengkuk dia tu tak baik. Hebatnya panglima kita macam Pak Kiai Haji Aisyad. Saya baik dengan beliau. Dan insya-Allah mungkin satu ketika nanti saya kalau dapat bercerita kehebatan guru-guru silat kita. Tapi bukanlah guru silat yang jumpa Tok Harun saja.
Tu guru silat tu memang cak ayam. Dia jumpa Datuk Arun, tunjuk kehebatan tapi minta duit daripada arwah Allahyarham Datuk Arun. So jadi saya haraplah agar anaknya, anak sulung Datuk Arun, Datuk Mazlan Harun, berhati-hatilah. Kita baik tapi jangan tunjuk janganlah kita keadaannya sampai sebegitu. Saya sedih kadang-kadang bila teringat dah dapat durian yang Datuk Arun, yang Datuk Mazlan hantar tu, teringat Allahyarham Datuk Arun. Saudara, jadi saudara kalau nak bercakap soal politik, malamkan 9.30. Ini segmen saya mengenang teman-teman pemimpin. Tapi tak adalah banyak cerita yang lucu macam saya dengan Wak Hormat. Wak Hormat tu banyak cerita lucu. Selain kena beradi full, macam-macam lah. Kapasing yang wartawan tu ke? Tidak. Dia Kapasing tu, ia adalah pemimpin parti DAP. Bapa kepada Gobind Singh Dio dengan anak dia seorang tu, Ram Kapasing, yang meninggal dunia terlibat dalam kemalangan jalan raya. Itu memanglah dia selalunya tindakan agresif. Macam mana Santiago lah, macam Ambiga apa semua, nak ambil tindakan undang-undang lah. Kita saudara, dari situlah saya ingat satu saja pesan tuanku. Dia kata jaga bangsa kita sebaik mungkin, berjuang, tetapi dalam perjuangan itu jangan melanggar undang-undang. Pastikan keamanan, keharmonian negara kita ini terjaga dan terpelihara. Saudara, jadi saya haraplah, dan pesan Pak Kiai pada saya selepas saya ingat beberapa tahun kemudian dia meninggal dunia lah. Sebelum dia meninggal dunia, dia pernah jumpa dengan saya lebih kurang, saya ingat dalam 2 bulan 3 bulan sebelum meninggal dunia, dia ada minum petang. Dia selalu pesan, anak anda, dia panggil saya anak anda. Tak tahu kenapa dia sayang dengan saya. Anak anda, ingat anak anda, ini amanah ni. Anak anda kena ingat ya, orang usik bangsa kita, raja-raja kita, jangan bagi muka. Kita lawan. Selagi ada orang yang sebegitu, kita berani hati. Itulah keadaannya. Saudara Azli, ini karaoke ni teman kita di TikTok. Saya tak tahu nak buat macam mana, saudara. Nah, jadi teman-teman, hayatilah pesan daripada Pak Kiai Arsyad. Hayatilah perjuangan Allahyarham Datuk Harun Idris. Bangsa kita harus kita pertahankan. Jangan izinkan orang melakukan onar ataupun memperlekeh mahupun mencaci hina bangsa kita. Kitalah wajar menjaga bangsa kita. Tetapi sebagaimana yang disarankan oleh almarhum Tuanku Sultan Selangor, bukanlah kita mengatasi undang-undang, kita ambil tindakan undang-undang. Lakukan secara berhemah dan cara undang-undang juga. Mereka pakai undang-undang, kita saman mereka balik. Saudara, bukan nak berperang. Saudara, kita jumpa lagi besok. Kita bercerita lagi. Saudara, apa nak tanya ni? Datuk bermula kerjaya pada tahun bila? Saudara awang buncit-buncit, saya bermula kerjaya saya sebagai wartawan tahun 1976. Bermula guru kewartawanan saya ialah Allahyarham Subki Latif. Itu hari ada orang tanya dengan saya, dia kata Subki Latif tu orang PAS. Benar. Akhir-akhirnya beliau menjadi pengurusi Sabiqun. Itu tapi kalau Subki Latif ada, mungkin PAS tak jadi macam sekarang. Tapi waktu masa zaman wartawan, dia mempertahankan, berjuang untuk Allahyarham Datuk Arun. Saudara Jamilah, saya takut dengan Kiai. Suka menyakat. Puan Jamilah, memang. Tapi dia panggil saya anak anda. Anak anda mana? Dia duduk di Selayang, saudara. Sekarang orang Melayu dah lemah tu. Kumat Kamit. Dia bukan lemah. Dia ism ataupun roh perjuangan dia tak masuk dalam jiwa mereka. Ini yang perlu disemai. Itu yang saya katakan, ada kalanya kita perlu melakukan sepuh semula di ubun-ubun setiap anak bangsa kita. Ingat, bangsa kita bangsa merdeka, kita bangsa yang bermaruah, kita macam kata Allahyarham Datuk Arun, kita bukan bangsa yang meminta-minta, kita juga bukan bangsa yang mengemis. Itu yang dititipkan pada saya pegang sampai hari ini. Kilang Mancis tu nama Teluk Ensen Mancis. Ya, Saudara Muhammad Ruslan. Saudara Hamid Noor, Nani, alias Datuk turunkan volume handphone TikTok. Saya tak tahu nak buat macam mana. Tapi dah nak habis lah. Kita jumpa petang besok bercerita memori masa silam. Saya memang ini segmen ini setengah jam saja, saudara. Tak lebih daripada itu. Nak panjang, malam nanti. Kita jumpa lagi jam 9.30 malam membicarakan apa yang berlaku pada negara kita.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menjamu selera.